Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so ni saya rekod untuk kelas pada hari esok sebenarnya untuk hari Khamis 10/3. Esok saya ada program sedikit, jadi memang kita terpaksa buat penangguhan kelas. Jadi pada kelas hari esok, masing-masing boleh tengok balik video yang saya dah rekod ni bagi topik 1. Alright, bagi topik 1. Okay, so saya akan sharekan dulu slide. Okay, so nanti boleh refer kat sini lah esok. Okay, alright. Sekejap Okay. So this one is DPA 10183. Salah ni, bukan 10193. Ini dah 10183. Okay, business accounting. Then macam biasalah. Welcome to business accounting. So dekat sini apa yang saya nak terangkan adalah tentang apakah dia perakaunan. Mungkin ada dalam kelas pertama hari tu saya dah beritahu perakaunan tak semestinya yang tak ada basic account. Jangan risau dan takut kita akan start daripada grass, daripada raw. Okay, right. So dalam topik nombor 1, kita akan belajar beberapa item subtopik iaitu accounting and bookkeeping, the uses of accounting information. Okay, so yang ini, the uses of accounting information ni sangat penting sebab dia biasa keluar dalam final exam dan juga biasa dimasukkan dalam quiz lah. And then rules of accountant ni pun sama juga. Apakah peranan seseorang accountant? Okay, apakah dia accountant? Nanti saya akan terangkan. Secara umum accountant ni dia menjalankan tugas-tugas dari segi perekodan keuangan dan dia akan menjadikan sehinggalah penyata keuangan yang terakhir tu. And then types of accounting field, approved accounting standard in Malaysia means that kat sini adalah satu standard piawaian yang diguna pakai di Malaysia. Function of regulatory bodies in Malaysia. Kat sini mungkin secara basic anda akan diterangkan tentang badan-badan yang berdaftar yang akan terlibat dalam perundangan berkaitan tentang perakaunan dan juga basic of accounting concept. Yang ni paling famous keluar dalam final exam. So ni pun korang kena hafal basic of accounting concept. Konsep-konsep perakaunan. So nanti kita akan pergi pada video ni juga. Right, now. Untuk yang pertama, define accounting and bookkeeping. So dua-dua ni macam sama tau. Okay, bookkeeping ni dalam Malay adalah simpan kira, accounting adalah perakaunan, tapi kedua-duanya ada perbezaan. Okay, kalau kita lihat bookkeeping ni is the process of classifying, recording, summarizing business transaction. But kalau kita compare to accounting, dia tambah sebab dalam accounting dia akan ada perkataan ni. Ya, saya ambil pointer yang laser pointer ni. Alright. So accounting dia tambah apa? And analyzing and interpreting the financial data of business in order to assist stakeholder in making decision. So untuk accounting dia, peranan dia ataupun proses dalam bidang perakaunan lebih besar daripada kunci kira. Contoh, kalau dekat kampung kita ada kedai runcit. So kedai runcit dia hanya menyediakan bookkeeping. Contoh, katalah korang dekat kampung korang ditugaskan, diamanahkan oleh parents untuk beli gula pasir ataupun tepung gandum. So korang akan pergi kedai, katalah kedai Encik Kasim. Okey, jadi Encik Kasim peranan dia hanya akan menerima duit anda, kemudian bila anda dah balik dia akan simpan duit yang dia terima and then dia buat calculation. Dia akan rekodkan berapa penerimaan, ada tak dia buat pembelian daripada pembekal and then dia akan rumuskan, okey bulan ni aku dapat berapa ringgit. Tapi kalau accounting dia lebih besar. Kebanyakan accounting ni adalah lebih berperanan dalam syarikat. Macam contoh Sdn Bhd dan dia ada pekerja yang ramai. Bookkeeping pekerja dia sedikit lah. Okay, so accounting lagi sekali highlight dia akan tambah analyzing and interpreting the financial data of business in order to assist stakeholder in making decision. Okay, stakeholder ni apa? Stakeholder ni adalah pemegang-pemegang mana pemegang saham ataupun pemegang pemilik dalam sesuatu perniagaan yang mana dia berperanan untuk menentukan hala tuju syarikat. Contoh, katalah dalam accounting, korang bekerja dekat satu firma ataupun satu syarikat penjualan kereta. So, nak tak nak kita kena tahulah adakah penjualan kereta pada bulan-bulan tertentu meningkat ataupun menurun. So, sekiranya meningkat, jadi kita bolehlah beritahu pihak stakeholder untuk buat keputusan, okey kita tambahkan lagi unit kenderaan yang dah ada dekat showroom.
Contoh, ataupun kalau jualan tu menurun dalam bulan-bulan tertentu. So, apa peranan accounting? Dia mungkin menasihati stakeholder untuk buat keputusan apa. Dia akan buat keputusan bagaimana kita nak rancangkan pembelian daripada pengguna. Mungkin dia akan buat marketing dekat TV, dekat billboard. Billboard ni kalau korang naik highway antara JB sampai dekat Kedah, korang nampak papan-papan iklan dekat tepi jalan kiri kanan kan? Tu adalah nama billboard. Okay, right. So, tu secara umum. Next, kita tengok define. Dia ada 4 fasa dalam accounting and bookkeeping secara umum. Jadi saya nak korang baca sendiri. Okay, sebab bila korang baca tentang fasa, contoh fasa recording, classifying, summarizing, interpreting, korang dah boleh faham lah. Okay. Now, ini pun saya nak korang baca juga antara perbezaan di antara bookkeeping versus accounting. Bookkeeping is comprised of ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Accounting pula is comprised of, dia sebenarnya R sebab banyak. Dan English ni salah ni sebenarnya, bukan is, dia R. Okay, so dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kalau korang perasan lah secara umum lah, okay. Secara umum, pertambahan di antara accounting, okay, bookkeeping sebelah kiri, okay, accounting sebelah kanan. Accounting mesti ada perkataan analyzing. And then ada financial forecasting. Okay, tu secara umum lah. Okay, now apa lagi? Okay, ni secara flow chart bagaimana korang nak lebih faham tentang proses dalam bookkeeping dan accounting. So kalau korang perasan, bookkeeping dia ada 3 proses je, iaitu classifying, recording, summarizing. Contoh, classifying ni apa? Korang bila ada kat kedai kunci tadi si Kasim akan keluarkan receipt kalau korang beli apa-apalah. Contoh kalau korang dekat rumah tu dia nak buat kenduri. Jadi ada seorang wakil rumah, contoh kalau korang ataupun akak korang pergi kedai runcit, bila dah buat belian korang nak receipt. Okey, jadi kita sebagai Kasim, kita akan keluar receipt pembelian. Maksudnya dia akan keluarkan satu bukti bahawa korang dah beli item tersebut. Dalam satu kata dinamakan receipt pembelian lah. Dan untuk kita sebagai Kasim, kita pun akan memperolehi satu receipt daripada pihak luar, dinamakan receipt jualan. So classifying ni kadang-kadang dalam sebulan kita ada kumpulkan banyak receipt. Kita akan tengok adakah dekat situ berlakunya pembelian ataupun penjualan sebagai kita bertindak sebagai seorang jurujual. Kedai runcit Kasim lah. So receipt-receipt tersebut kita akan rekodkan mana satu yang akan dimasukkan dalam pembelian, penerimaan duit, mana satu akan dimasukkan ke dalam pengeluaran duit. And then baru kita buat summarizing. Cara summarizing ni seumpama korang akan bandingkanlah jualan pada bulan tersebut tolak sebarang pembelian bulan tersebut. Jadi korang akan dapat berapa untung atau rugi pada bulan-bulan tertentu. So classifying, recording, summarizing khas untuk start dalam bookkeeping. So bila kita tengok compare to accounting, dia ada tambah lagi 2 fasa. Okay, 2 fasa ni nak analyzing, interpreting. Analyzing ni maksudnya dia akan analyze. Contoh macam summarizing tadi saya dah kata dia tentang menentukan untung atau rugi. So analyzing dia akan menanalisis, okey kenapa bulan-bulan tertentu dapat rugi? Kenapa bulan-bulan tertentu dapat untung? Supaya kita boleh interpret penjualan ataupun pembelian bulan tersebut, adakah kita perlu meningkatkan jualan ataupun mengurangkan pembelian pada bulan seterusnya. Itu maksudnya lah. So ini pun pernah keluar dalam kuis 1. Jadi nanti ada soalan, dia akan kosongkan salah satu kotak. Contohlah dekat sini ada classifying, recording, and then tengah-tengah ni mungkin akan hilangkan. Jadi korang kena faham. Step yang ketiga summarizing. Ataupun hilangkan kotak yang ketiga, keempat, kelima. So korang kena faham lah. Lepas recording mesti summarizing, and then mestilah analyzing, dan last sekali interpreting. Okay, next one. Next slide. Ini pun senak korang baca sahaja sebab yang ini lebih kepada teori lah. Dia tak ada apa-apa isu yang korang tak faham. Okay, next one. Ini adalah pengguna. Okay, yang ini pernah keluar dalam peperiksaan akhir. So, fokus. Okay, pengguna maklumat perakaunan means untuk words ni, users of accounting information. Pengguna maklumat perakaunan. Okay, dia ada internal users. Satu lagi dia ada external users. Okay, kita pergi maklumat accounting ni digunakan oleh pihak dalaman syarikat. Okay, person inside the business who use information for daily business decision. So kita ada top management. Top management ni pihak ketua-ketua bahagian lah dalam kita punya syarikat. Contoh kita punya director, second director ataupun ketua-ketua department. Okay, antaranya marketing department, financial manager,
stakeholder, employee. Employee ni adalah maklumat perekonomian digunakan oleh pihak pekerja lah. Mungkin para pekerja tu dia akan menentukan berapa jumlah sepatutnya dia akan memberitahu kepada pihak pihak pengurusan jumlah yang sepatutnya ditingkatkan. Mungkin ada bahan-bahan yang biasa mereka gunakan dalam pembuatan. Contoh, kalau kita ada industri makanan. Kalau kita lihat katalah pembuatan kita ambil keripik lah, senang kan. Okay, so keripik ni ada mungkin ada tepung, kemudian ada gula, kemudian kita menggunakan garam sedikit. So mungkin ada maklumat perekonomian ni yang boleh digunakan oleh pihak employee untuk beri respon pada syarikat. Contoh dalam bulan-bulan tersebut sebenarnya gula ni dia punya sukatan dia amat rendah, tapi kita buat pembelian terlalu tinggi. Jadi pihak pekerja boleh memberitahu pihak syarikat bahawa kita telah melakukan pembaziran gula sebab dalam bulan-bulan tertentu hanya gula tu digunakan dalam sukatan yang sangat sedikit. Tu contoh. Okay, itu adalah internal user. Korang kena hafal maklumat perekonomian kalau internal user adalah segala pihak yang di dalam syarikat. Okay. Compared to external users. What is external users? Person outside a business, no involvement to daily business operation and decision. Maksudnya kat sini adalah pihak luar daripada syarikat. Apakah pihak-pihak luar? Antaranya adalah financial institution. Contoh macam bank, koperasi, alung dan sebagainya. Next one adalah supplier. Supplier adalah pembekal kepada pihak syarikat. And then creditors. Apa maksud creditors? Adalah orang yang memberi hutang kepada syarikat. Ketiga adalah investor, pelabur-pelabur kepada syarikat. Keempat adalah government. Ini adalah pihak kerajaan. Kegunaan accounting information kepada pihak kerajaan supaya pihak kerajaan boleh mengenakan cukai. Korang kan fahamlah cukai ada dua dalam Malaysia. Satu cukai individu, satu lagi cukai perniagaan. So cukai perniagaan inilah akan digunapakai oleh pihak kerajaan berdasarkan untung atau rugi yang dikeluarkan oleh setiap syarikat. Seterusnya adalah employee union. Ini adalah persatuan pekerja. Ini kena bijak sebab persatuan pekerja akan mewakilkan pekerja untuk sama ada meminta peningkatan gaji ataupun bonus daripada pihak syarikat. Kalau kita lihat kat sini, persatuan pekerja ni contoh dalam dalam tahun-tahun kebelakangan 3 tahun kebelakangan ini mungkin ada syarikat kita dah tutup. Jadi kat situ mungkin dia fight untuk jangan buang pekerja dan sebagainya lah. Jadi ingat ada dua users of accounting information. Satu adalah internal users, satu lagi adalah external users. Jangan tersalah letak sebab final exam dia akan keluar macam ni juga. Alright, next one. So ini adalah peranan-peranan accountant. Okay, kita ada banyak, ada 7 tak salah rasa. Okay, 7 So roles of accountant. Accountant adalah seseorang yang ditugaskan bukan setakat dari segi financial, dia juga akan membuat audit, dia akan buka tax. Apakah benda-benda tu? Financial macam yang korang tahu tadi ada 5 fasa. Okay, designing and controlling system of financial record. Accountant akan bertindak untuk menentukan, okay, macam mana kita nak rekod duit keluar dan duit masuk dalam satu syarikat. Selepas itu, untuk pengetahuan korang, tadi kan ada external users untuk government. So, bila government nak menentukan cukai yang akan dikenakan, accountant ni berperanan untuk menyediakan apa-apa isu ataupun apa-apa proses yang berkaitan tentang pembayaran cukai. Tengok preparing accounts and tax returns. Dan apa lagi? Accountant berperanan untuk preparing financial reports and then also auditing financial information. Auditing maksudnya, audit ni adalah satu terma yang membawa maksud kita akan menjalankan satu tanggungjawab untuk mengenal pasti semula segala maklumat perekonomian sama ada dijalankan secara betul ke tidak. Contoh, sepatutnya duit tu katalah RM1000 dijadikan duit masuk, tapi dalam financial statement kita jadikan dia duit keluar. So auditing sangat pentinglah, dia audit balik untuk mengesan kembali, menentukan sama ada setiap item di dalam penyata kewangan dicatatkan dengan betul ke tidak. Dan apa accountant yang akan lakukan 3 benda ni korang baca sendiri. So sudah beritahu 4 roles, biasanya dah akan keluar 5 lah. Jadi korang kena hafal. Kalau ikutkan kena hafal semualah, tapi secara umum memang biasa dia minta 5. 5 item darabkan 2 markah. Jadi ada 10 markah untuk roles of accountant kebiasaannya. Okay, next one. Okay, beberapa jenis-jenis bidang perekonomian. Untuk pengetahuan korang adalah pelajar di DPM dan also di PR. Untuk para pelajar accounting, DAT, Diploma Accountancy, mereka selepas habis diploma, mereka boleh pergi ke bidang yang lebih terperinci sama ada financial accounting,
managerial accounting dan juga cost accounting. Financial accounting ni macam biasalah, dia akan terlibat dengan semua step macam recording, classifying yang tadi. Okey, dan dia akan terlibat dengan satu akta yang dinamakan GAAP. Nanti korang Google apakah maksud GAAP, saya akan tanya pada minggu depan. Okey. Alright, selain daripada financial accounting, accounting field yang kedua adalah dinamakan sebagai managerial accounting. Apakah dia? Dia digunakan untuk providing information for use by internal users the management. Untuk managerial accounting ni, dia berperanan untuk menentukan setiap financial statement yang digunakan tu adalah tepat untuk penggunaan pihak pengurusan. Okay, jadi kat sini tengok, managerial accounting involve financial analysis, budgeting and forecasting. Dia lebih besar. Kalau financial accounting, dia terlibat dalam kita nak rekod. Macam peringkat awal lah. Macam tadilah kedai Gunci Kasim. Dia bila ada jualan, dia rekod. Ada belian, dia rekod. And then dia menentukan bil-bil yang diterima tu macam mana. Adakah bil ni bil masuk ke, bil keluar. Tapi untuk managerial, okay, dia akan lebih besar. Sebab dia melibatkan hala tuju syarikat. Tengok ni, dia ada analysis, budgeting and forecasting. Forecasting maksudnya dia menjangkakan apa yang kita perlu lakukan di masa depan bagi menentukan sama ada syarikat tu boleh orang kata berjalan mengembangkan perniagaan dengan baik atau tidak. Okey. Alright. So yang ketiga adalah cost accounting. Cost accounting ni lebih kepada untuk menentukan setiap item yang dibelanjakan oleh pihak syarikat adalah berada dalam keadaan baik. Contoh, katalah cost accounting sebuah satu orang kata andaian lah. Okay, kalau kita korang mesti tahu external hard disk. Okay, external hard disk di dalam tu ada banyak komponen. Okay, jadi sebagai seorang orang kata pekerja yang terlibat dalam cost accounting, untuk mengeluarkan satu portable hard disk, korang kena menentukan sama ada item-item di dalam portable hard disk boleh tak diperolehi daripada negara yang mengeluarkan komponen-komponen yang lebih murah. Contoh, di dalam hard disk tu dia ada satu skru ataupun satu memori ataupun satu kompartmen kapasitor yang kecil. Jadi korang kena bandingkan, katalah item tu dinamakan sebagai double A. So bukan A4 paper double A. Seandaikan nama item tu double A. So double A tu korang kena cari satu dunia ni mana satu syarikat ataupun pembekal yang menawarkan komponen yang bernama double A yang paling murah. Jadi yang paling murah tu yang akan sepatutnya dijadikan sebagai pembelian oleh pihak syarikat. Itu lebih pada cost accounting. Okay, alright. So, secara umum nanti korang baca, korang boleh faham juga. Okay, next. Selain daripada tiga ni, selain daripada financial accounting, managerial accounting, cost accounting, dia boleh pergi kepada auditing, tax dan juga accounting information system. Yang ni lebih kepada yang suka menyiasat auditing. Auditing maksudnya dia akan menentukan sama ada setiap penyata kewangan yang dikeluarkan oleh bahagian accounting adakah betul atau tidak. And then tax accounting macam tadi saya kata, tax ni lebih kepada membantu pihak syarikat untuk menentukan berapa jumlah cukai yang boleh dibayar oleh pihak syarikat ataupun membantu pihak syarikat untuk mengurangkan cukai yang perlu dibayar oleh pihak syarikat. Okay. And then yang terakhir, yang ni biasanya jaranglah budak accounting, para pelajar accounting yang berminat sebab ni lebih kepada IT, Accounting Information Systems. Ini lebih pada pembangunan perisian yang akan memudahkan pengiraan ataupun memasukkan amount menggunakan sistem-sistem yang dibangunkan oleh pihak swasta. Okay, secara umum lah, untuk pengetahuan korang, para pelajar diploma accounting dia akan belajar satu software sebelum ini dinamakan UBS. Jadi software itulah yang telah dibangunkan antara oleh pihak Accounting Information System AIS ni untuk memudahkan pengiraan, key in data, penyimpanan data supaya boleh diakses dengan mudah di masa depan. Itu secara umum. Okay, next one. Okay. Sekarang kita masuk pula pada Approved Accounting Standard ni Malaysia. Kita ada beberapa piawaian. Apa maksud piawaian?
dia seolah macam peraturan. Macam korang sekolah mendengar kan, ada peraturan disiplin sekolah, pergi sekolah, rambut belakang tak boleh lebih pada collar belakang, kena pakai stokin, and then apa lagi, kalau perempuan tak boleh warnakan kuku, dan sebagainya lah. Jadi sama juga dengan accounting. Accounting ni tidaklah boleh sesuka hati merekodkan duit masuk, duit keluar. Dia ada dia punya kitab dia sendiri, ataupun dia ada panduan dia sendiri yang dinamakan sebagai accounting standard. Okay, untuk Malaysia, oleh kerana Accounting Standard in Malaysia, ada beberapa standard yang ditetapkan oleh MASB. Okay, Malaysian Accounting Standard Board. Yang ini adalah persatuan accounting yang berdaftar di Malaysia, telah pun menggariskan beberapa standard yang perlu diikuti oleh setiap syarikat di Malaysia. Yang pertama, standard yang ditetapkan adalah Malaysian Financial Reporting Standard, iaitu setingkatan kepada MFRS. And then dia tujuan dia adalah for entities other than private entities. Yang ini adalah lebih kepada syarikat-syarikat sedang bahag lah, bukannya syarikat milikan tunggal. Okay, and then apa lagi? Malaysian Private Entity Reporting Standard, MPERS. Okay, korang jangan risau tau. Okay, standard-standard ni MFRS, MPERS, PERS, dia punya short form for Private Entity Reporting Standard. Dalam soalan, sebenarnya dia nak korang senaraikan sahaja. Biasa keluar soalan, okay? Biasa keluar soalan, dia akan tanya korang untuk listkan standard badan-badan yang berdaftar, yang bertanggungjawab dalam menentukan standard di Malaysia. So ada 3 lah. Korang senaraikanlah Malaysian Financial Reporting Standard, MFRS, Malaysian Private Entity Reporting Standard, MPERS, and then Private Entity Reporting Standard, iaitu PERS. Okay, so secara detailnya tak perlu nak diterangkan sebab korang bukannya diploma accountancy. Cuma korang kena faham badan yang berdaftar yang untuk menentukan standard di Malaysia ada 3, okay, standard. Okay, MFRS, MPERS, PERS. Okay, next one. Okay, ini adalah fungsi-fungsi badan-badan yang berdaftar di Malaysia. Okay, dia ada beberapa nama. Saya klik dulu, laju sangat. Okay, dia ada 5. Yang pertama adalah Malaysia Institute of Accountant, Malaysia Accounting Standard Board, Malaysia Institute of Chartered Public of Accountant, MICPA, the Companies Commission of Malaysia, Inland Revenue Board. Okey, apakah fungsi setiap satu secara umum? Nanti korang salin ataupun korang dengar banyak kali lah. Okey, Malaysia Institute of Malaysia Institute of Accountant, MIA, ini adalah satu badan profesional yang mana akan diwajibkan bagi sesiapa yang ingin membuka syarikat-syarikat perakaunan kat luar. Dia kena berdaftar. Contoh, katalah korang nanti dah berniaga kan, ataupun korang ada kawan yang basicnya basic perakaunan dan mungkin dia nak jadi accountant. So, sebelum dia jadi accountant, dia akan ambil exam yang ditentukan oleh Malaysian Institute of Accountant. Kalau dia melepasi syarat ataupun markah kelulusan, dia akan dianggap sebagai ahli Malaysia Institute of Accountant. So dia boleh praktis lah. Macam mana praktis? Maksudnya dia akan datang ke kedai ataupun dekat syarikat-syarikat yang memerlukan perkhidmatan untuk menguruskan penyata keuangan. Itu adalah Malaysia Institute of Accountant. Next one, Malaysia Accounting Standard Board, MASB yang tadi. Yang ini tugasnya adalah menentukan standard-standard yang perlu diikuti oleh setiap syarikat di Malaysia. Yang tadi yang ada 3 tadi. Okay, kalau seback ada 3. Ini standardnya. MFRS, MPERS, PERS. Alright. Next one, selepas MASB, kita ada Malaysia Institute of Chartered Public of Accountant. Okey, apa perbezaan antara MIA dan juga MICPA? MICPA ni lebih profesional. Orang kata exam dia lebih rigid lah. Tapi yang korang kena tahu, kedua-duanya MIA dan MICPA boleh dimohon oleh seseorang yang ingin mendapatkan title tersebut. Cuma MICPA bayarannya sangat mahal lah. Okey. Next one, the Companies Commission of Malaysia, okay, SSM, iaitu Suruhanjaya Syarikat Malaysia lah. Kalau korang tahu, sekarang ni siapa yang peniaga online pun kena berdaftar dalam SSM untuk sebenarnya ada reason ya. Kalau ikutkan apa orang kata rahsia di sebalik dulu masa peniaga online membuat perniagaan, dia tak wajibkan ada lesen SSM. Sekarang ni perlu ada lesen SSM.
Sebab bila mana ada lesen SSM, senang bagi LHDN, dia akan go through kepada SSM untuk melihat syarikat-syarikat terutamanya milikan tunggal macam yalah macam peniaga-peniaga dropship dan sebagainya, apabila melepasi syarat-syarat tertentu, mereka akan dikejar oleh LHDN untuk membayar cukai. Jadi SSM ni fungsi dia satu je. Dia akan mendaftarkan ataupun menerima pendaftaran syarikat-syarikat baru, ataupun dia boleh menerima sebarang perubahan nama syarikat. Contoh nama syarikat tu korang buat berniaga asyik down je. Jadi mungkin nama tu tak orang kata tak, dari Cina dia tak ong lah. Ataupun korang nak ubah, contoh dulu korang nak kekalkan nama tu katalah Seri Bunga. Sebab korang buat perniagaan floris, okey, bunga. Tapi korang nak ubah kedai makan. Takkanlah nak cari nak guna pakai Seri Bunga. Jadi tukar nama mungkin dan sebagainya lah. Okey, dan yang terakhir adalah Inland Revenue Board, itu IRB. Ini adalah short form untuk Lembaga Hasil Dalam Negeri. Paling ditakuti oleh peniaga sebab yang ini dia akan datang setiap dia akan memberi satu peringatan di mana setiap peniaga perlu membayar cukai sebelum bulan Jun setiap tahun. Okay, Inland Revenue Board. Okay, next one. Yang ini yang sekata penting untuk korang kuasai. Beberapa konsep dan juga prinsip dalam perakaunan. Maksudnya macam ni tau. Dalam konsep dan juga prinsip perakaunan, apa yang korang akan lalui sebentar nanti, dia akan memberi pemahaman kepada korang, terutamanya yang tak ada basic perakaunan, konsep-konsep yang akan diguna pakai dalam perakaunan supaya menjadi satu panduan ataupun menjadi satu peringatan kepada setiap pengamal perakaunan. Sebagai contoh, business entity. Ini pun pernah keluar dalam exam. Business entity ni apa? This concept assume that for accounting purposes, the business enterprise and its owner are two separate independent entities. Maksudnya, seseorang yang menjalankan perniagaan, dia mestilah memisahkan antara tujuan peribadi dengan tujuan perniagaan. Contoh, katalah, ni ada kat bawah tapi saya akan beritahu buat contoh lain. Katalah korang macam tadi, kedai runcit Kasim. Katalah Kasim tu dia dah berkahwin. Katalah Aminah. So, kalau Aminah kata kedai runcit dah jual barang-barang keperluan dapur kan. Contoh macam gula, tepung, mungkin Maggi, serbuk kari dan sebagainya. Contoh katalah Aminah ni, Kasim dah beritahu, hari ni I nak you masak kari. Jadi kari ni mestilah antara bahan-bahannya lah garam, mungkin gula, mungkin kari lah, serbuk kari. Sekali Aminah bila nak masak, tengok serbuk kari tak ada. So bila serbuk kari tak ada, oleh kerana rumah dia dekat, dia pergilah kedai runcit kepunyaan husband dia, iaitu bernama Kasim. Dia pergi, dia terus ambil kari, tak cakap dengan husband dia, terus belah. Pekerja dia pun tak boleh nak cakap apa sebab bini bos datang kan ambil. Sebenarnya dia kena rekod walaupun itu adalah hak milik suami dia. Itu namanya business entity. Dia kena separate, two separate independent entities. Dia kena pisahkan dengan individual dengan owner tu sendiri. Di bawah ni pun ada contoh-contoh yang lain. So business entity ni yang korang faham adalah dia kena pisahkan antara tujuan peribadi dengan tujuan perniagaan. Kalau yang macam tadi, contoh Aminah yang tadi, segala item yang dibawa keluar oleh Aminah perlulah direkod di dalam buku ataupun kena masuk dalam ATM teller tu. Mesin kat depan tu. Now, konsep yang kedua, going concern. Apakah maksud going concern? Kita baca dulu. This concept states that a business firm will continue to carry on its activity for an indefinite period of time. Maksudnya kat sini adalah going concern ni dia memberitahu seolah-olah kita akan menganggap sesebuah perniagaan ni akan terus orang kata beraktiviti dalam tempoh yang panjang. Maksudnya going concern ni kita akan anggap setiap perniagaan itu akan berjalan dalam tempoh yang lama. Itu maksudnya going concern. Korang boleh hafal yang bullet nombor 1 ni. Okay. Then yang seterusnya, konsep yang ketiga, monetary. Apa maksud monetary? All transaction of the business are recorded in terms of money. It provides a common unit of measurement. Contoh, macam dulu kan, orang-orang zaman purba, mesti korang pernah baca dulu buku cerita kan. Kalau zaman dulu, zaman Kesultanan Melaka pun dah ada duit. Kalau kita tengok zaman lagi awal daripada Kesultanan Melaka, mereka mungkin yang pedagang-pedagang yang datang dekat Melaka ni, dia tak ada duit.
Dulu mungkin mata wang ni bukan shilling, bukannya ringgit. Dia mungkin okey, sekarang ni contoh ada pedagang daripada India. India kita kenal dengan rempah ratus. Malaysia pula tanah Melayu tanah Melayu terutamanya dekat Melaka, mungkin dia terkenal dengan buah Melaka ataupun gula Melaka. Makanya apabila pihak peniaga India ingin menjual barang tersebut dengan peniaga-peniaga di Melaka, so katalah ketika itu tiada kadar tukaran yang boleh dijadikan satu panduan. Jadi apa yang diorang akan buat adalah sistem barter. Maksudnya kalau diorang bersetuju, okey, aku nak beli gula Melaka, katalah kita ni sebagai peniaga daripada India. Okey, jadi yang aku boleh tawarkan pada engkau ni, aku ada 3 kilo rempah kari. Okey, sekarang ni aku nak beli gula Melaka. Berapa yang kau boleh bagi aku? Okey, oleh kerana gula Melaka ni susah dapat, aku boleh bagi kau sekilo je. Kalau persetujuan itu berlaku, maksudnya kat situ itulah terms of money yang berlaku dekat dalam situasi tersebut. Jadi dekat sini monetary ni adalah semua transaction of the business are recorded in terms of money. Sama ada dia RM ke, dollar dan sebagainya. Okay, alright. Next one. Ini adalah accounting period, prinsip yang seterusnya. Okay, accounting period ni adalah tempoh perakaunan. Ini korang baca je lah. Tempoh perakaunan ni kadang-kadang nombor 3 paling penting. It may be of 1 year, 6 months, 3 months, 1 month, and etc. Maksudnya kat sini, tempoh perakaunan dia boleh berbeza-beza antara satu syarikat dengan syarikat lain. Sama ada syarikat tersebut mengamalkan dia tutup akaun setiap setahun sekali. Ada syarikat yang mengamalkan dia akan kira semua duit keluar, semua duit masuk dalam masa 6 bulan. Ada syarikat tu yang 3 months, maksudnya dia akan setiap 3 bulan sekali dia akan mengira berapa duit masuk, berapa duit keluar. Dan ada juga syarikat yang menggunakan 1 month. Itulah maksudnya accounting period. Tempoh perakaunan adalah berbeza-beza di antara satu syarikat dengan satu syarikat yang lain. Okay, dia maksudnya this concept assume that indefinite life of business is divided into parts. Maksudnya dia akan cara kita menentukan hala tuju syarikat, dia akan diukur dalam tempoh yang ditetapkan dalam polisi syarikat, sama ada setahun, 6 months, 3 months atau 1 month. Okay. Alright. Then ada signifikan ni korang baca saja. Okay, next concept and principle. Dia ada matching concept. Okay, so kita baca. The matching concept states that the revenue and the expenses incurred to earn the revenues must belong to the same accounting period. Macam tadi kan yang saya beritahu, di dalam accounting period, dia ada 1 year, 6 months, 3 months. Okay, katalah kita ambil 6 months. Okay, apa maksud dekat sini? Matching maksudnya, kita kena matchkan. Katalah dalam satu syarikat tu memang tempohnya diambil tadi sama 6 bulan. Jadi 6 bulan itu kita tengok semua aktiviti yang melibatkan pendapatan, revenue, dan semua perbelanjaan iaitu expenses yang terlibat dalam 6 bulan sahaja yang akan dikumpulkan untuk menentukan sama ada sepanjang tempoh tersebut dapat untung, profit ataupun loss. So inilah konsepnya. Matching tu kita kena kenal pasti. Semua perbelanjaan, semua pendapatan mestilah mengikut tempoh yang kita tetapkan. Kalau kita kata kita hanya nak kumpulkan 3 bulan daripada bulan Januari hingga Mac, makanya semua pendapatan bulan Januari hingga Mac mestilah di-matchingkan dengan segala expenses yang keluar di antara bulan Januari dengan bulan Mac. Alright, itu secara umum. Yang bawah ni nanti korang baca sebab dia senang aja. Okay. Next one, concept and principle of accounting. Kita ada historical cost. So, assets should be shown on the balance sheet at the cost of purchase instead of current value. Apakah dia? Okay, untuk pengetahuan korang, setiap syarikat semestinya lah kita akan membeli aset. Aset ni apa pula? Okay, dekat depan korang mungkin ada gadget, ada handphone, ada laptop. Kalau duduk sekarang mungkin dekat katil, itulah aset korang. Kalau syarikat dia ada aset. Contoh kalau syarikat tu, katalah syarikat Datuk Seri Vida. Mungkin korang kenal kan yang kupu putih. Jadi mereka ni syarikat Datuk Seri Vida, dia ada satu mesin yang ataupun ada banyak mesin. And then mungkin ada mesin yang dibeli pada awal tahun, pada 2021 tahun lepas. Ada mesin yang dibeli baru pada tahun 2022. Makanya
Historical cost ni maksudnya kita kena tahu, contoh mesin pada tahun 2021 nilainya adalah 1 juta. And then mesin pada tahun 2002 nilainya adalah 2 juta. Makanya bila kita nak buat satu penyata kewangan, mesin-mesin tersebut mestilah direkod pada harga kos semasa belian. Yang ni nanti korang lebih faham bila kita nak buat penyata kewangan. So apa yang korang kena faham yang untuk prinsip historical cost ini adalah setiap aset yang akan dimasukkan dalam balance sheet, iaitu kunci kira-kira penyata kewangan, mestilah ditunjukkan kos pembelian aset tersebut pada peringkat awal. Dan nanti dia adalah susun nilai. Apakah pula susun nilai? Okey, susun nilai macam gini. Kalau korang perasan, parents lah, katalah ada mungkin ada family yang tak ada kenderaan, tak apa. Yang tak ada, yang ada kenderaan okey, yang tak ada kenderaan ni maksudnya dia korang boleh andaikan macam gini. Kalau korang faham kenapa dekat luar ada used car dan dekat luar ni ada showroom. Biasanya showroom tu dia lebih kepada dia akan tunjukkan kereta-kereta baru. Used car ni adalah kenderaan-kenderaan lama. Yang itu perbezaan antara dua dinamakan sebagai susun nilai. Biasalah macam kita kan. Bila kita guna handphone, bila kita dah letak dalam kocek kena kunci, bila kita letak merata-rata dah kotor. Jadi itu dah namanya susun nilai. Nilainya menyusut, aset tu akan menjadi rosak. Macam meja dekat sekolah kan. Bila korang conteng, bukan korang lah, orang lain lah, sekolah lain. Letak liquid paper, mungkin dia toreh pakai pisau, pada peringkat awal aset tersebut cantik. Tapi oleh kerana dia ada vandalism, aset tu jadi susut nilai. Itulah maksudnya susun nilai. Okey. Yang ni historical cost ni yang korang kena faham adalah segala aset yang akan ditunjukkan dalam balance sheet akan dikira dari segi kos semasa dia beli. Okey, alright. Now, kita ada double entry. Apakah dia double entry? Dalam accounting ni, every transaction has dual effect. Nanti korang akan belajar satu terma nama debit, satu terma namanya kredit. Kalau saya boleh conteng, sekejap saya ambil pen. This one. Okay. So dekat sini katalah, okay, accounting dia ada macam ni. Dia ada accounting. Sebelah kiri namanya adalah debit. Okay, sebelah kanan namanya adalah kredit. Kebiasaannya debitnya adalah duit masuk. Saya buat tambah lah. Okay. Sebelah kanan ni biasanya duit keluar. Macam tu. Jadi setiap situasi yang berlaku dalam syarikat, katalah penerimaan duit, katalah 1,000 ni, kita akan rekodkan double entry. Maksudnya akan ada dua akaun yang terlibat. Satu akaun akan berada mungkin sebelah kiri, satu akaun lagi dia akan kontra. Kontra macam dia akan berada sebelah kanan. Yang ini korang akan belajar dalam topik yang ketiga. Yang sekarang ni korang kena faham, untuk double entry ini adalah merupakan every transaction has dual effect. Either debit or credit. Sama ada dia letak sebelah debit ataupun letak sebelah kredit. Okay, so nanti kita akan belajar yang itu. Jangan risau. Okay, next one. Concept and principle of accounting. Ni penting sebenarnya tau. Kadang-kadang dalam final exam, dia akan keluarkan statement je dalam ni. Tapi dia suruh korang tentukan. Ini statement ni rujuk prinsip yang mana? Adakah full disclosure? Adakah macam tadi double entry ke, historical cost ke? Jadi korang kena faham lah situasi tu merujuk kepada mana. Okay. Next, untuk full disclosure, maksudnya apa? Financial statement should be prepared to reflect a true and fair view of the financial position and performance of the enterprise. Maksudnya, setiap penyata perakaunan, penyata keuangan mestilah dilakukan secara jujur, secara betul untuk menunjukkan kedudukan penyata kewangan syarikat. Tak boleh menipu. Kebanyakan yang kat luar berlaku kan. Contoh, korang kena fahamlah, sekiranya untung kita sikit, cukai yang akan kita bayar sikit. Kalau untung kita tinggi, cukai yang akan kita bayar tinggi. Jadi ada terdapat syarikat-syarikat yang menipu dalam declare penyata pendapatan. Jadi sepatutnya prinsip dia full disclosure. Kalau dapat untung, nyatakan semua untung yang sebenar-benarnya berlaku. Kalau dapat rugi, kena nyatakan sebenar-benarnya berapa rugi yang berlaku. Itu namanya full disclosure. Okay, next one. Objectivity. Apakah maksud objectivity? So, kita baca. The accounting information should be free from bias and capable of independent verification. Ini sebenarnya objectivity. Kalau ikut item yang pertama,
mestilah segala maklumat pada akauntan tidak boleh berpihak kepada orang-orang tertentu dalam syarikat. Contoh, katalah korang bahagian marketing. Jadi bila bos kata, okey, kita kena buat marketing. Sesiapa yang dapat buat marketing dengan baik, kita akan dapat bonus. Jadi korang pula kau team dengan pihak pihak akauntan syarikat, korang laporkan kita punya untung sikit. Engkau buatlah catat untung sikit supaya kita orang ni adalah kerja untuk buat marketing. Secara logik lah. Kalau untung sikit, maksudnya korang sebagai pihak marketing kenalah buat marketing kat luar. Jadi bila korang buat marketing kat luar, dapatlah duit kopi, dapatlah komisen. Jadi objektiviti ni maksudnya kita tak boleh buat sesuatu maklumat penyata pada akauntan yang bias kepada pihak tertentu. Bias maksudnya sebelah pihak. Right, itu maksudnya objektiviti. Okay. And then apa lagi? Kita ada prudence, conservatism. Apakah dia? Okay. Provision should be made for all likely losses, but no credit must be taken for probable income. Apa benda dia tu? Satu lagi. Revenues and profits are not anticipated. And then, only realized profit is reasonable, certainly are recognized in the profit and loss account. Apakah lagi tu? However, provision is made for all known expenses and losses whether the amount is known for certain or just an estimation. Apakah lagi? This treatment minimize the report profit and the valuation of assets. Example, closing stock should be valued at lower of cost or market value. The provision for the full debt should be met. Fixed asset must be depreciated over their useful economic life. Jadi kat sini satu konsep yang dinamakan sebagai prudence ataupun conservatism. Yang ini sebenarnya satu konsep yang dinamakan sebagai seolah macam kita membuat peruntukan tertentu. Apakah peruntukan tertentu? Contoh kat sini ke bawah ni kan. Okay, closing stock ni maksudnya stok akhir. Macam contohlah kedai kunci Kasim kan. Bila kita ada sebut kari yang telah diambil oleh Aminah, jadi mungkin dalam minggu-minggu tertentu ataupun dalam hujung bulan kita akan kira stok. Bila kira stok tu, katalah stok tu akan berkurang lah. Sepatutnya katalah stok asal 10, Aminah ambil 5, tinggal 5. Jadi stok yang tinggal tu should be value at lower of cost or market value. Kat sini satu konsep konservatisme maksudnya kita tak boleh membuat satu apa orang kata satu istihar kan bahawa sesuatu stok ataupun nilai sesuatu item di dalam syarikat yang bawah daripada cost ataupun bawah daripada market value, nilai pasaran. Tu maksudnya. Kita contohlah, kos yang sebenar katalah masa kita beli sebut kari tu adalah RM3. Tapi kita buat declare kos sebut kari tu RM2. Mungkin ada sesuatu tujuan yang tertentu untuk kita declare. Mungkin kita nak declare kita punya untung sikit ke supaya tak bayar cukai dan sebagainya. Okey, yang kedua ni apa? Contoh, sebab saya takut nanti korang baca yang contoh tak faham. Yang tadi mungkin korang boleh faham. The provision for doubtful debt should be met. The provision ni dalam Meli adalah tentang peruntukan. For doubtful debt ni adalah hutang lapuk. Biasanya bila korang buat jualan, ada customer yang korang memberikan dia tempoh untuk bayar 2 kali atau bayar 3 kali. Itu namanya adalah doubtful debt, peruntukan hutang lapuk. Korang akan memperuntukkan berapa banyak lagi hutang yang belum korang kutip. Jadi hutang yang belum korang kutip dinamakan sebagai doubtful debts, peruntukan hutang lapuk. Jadi segala peruntukan hutang lapuk tu mestilah dibuat secara betul lah maksudnya. Okay. And then apa lagi? Fixed asset must be depreciated over their useful economic life. Yang ni korang akan belajar dalam topik yang keempat. Okay, yang ni bermaksud setiap aset macam tadi kan, contoh yang saya bagi Datuk Seri Vida, dia ada aset tetap macam mesin. Setiap mesin tersebut mesti ada susut nilai. Sebab bila kita dah guna banyak kali mesin tersebut, mestilah ada rosak sana sini, dia punya warna turun, dia punya peralatan dia, item dia mungkin ada yang tercabut dan sebagainya. Jadi kita ada satu konsep depreciation. So dekat sini untuk prudence ni, fixed asset must be depreciated over their useful economic life. Maksudnya kat sini, seolah-olah bila kita buat susut nilai, sepatutnya susut nilai aset tersebut kita buat pengiraan, okey, aset yang dekat company Datuk Seri Vida boleh bertahan sehingga 3 tahun je. Tapi kita terlebih kira.
Kita soalan macam, okey, aset ni boleh mencapai penggunaan selama 5 tahun. Sepatutnya 3 tahun. Yang itulah prudence. Okey, kita tak boleh buat kesalahan tu lah. Kita kena declare apa yang sepatutnya yang berlaku. Alright? Okey. Next one. Okey, habis. Jadi, apa yang saya harapkan, korang cuma fahamkan terutamanya konsep-konsep tersebut. Sekiranya tidak faham, nanti minggu depan kita akan cover balik. Okey, kalau adalah. Tapi saya rasa insya-Allah dengan melihat kembali rakaman video ini berulang kali, saya rasa macam semester lepas korang akan lebih faham. Okey, lebih orang kata lebih, sebab bila kita buat latihan, practice make perfect. Jadi kalau sama juga belajar. Kalau kita dengar sekali tak faham mungkin, dan korang boleh lihat video ni. Video ni seakan memang sekarang ni korang tengok saya dah masukkan dalam YouTube lah. Dan ada link. Okay, so itu saja untuk pergantian kelas pada hari esok. Jadi hopefully korang lihat video ni berulang kali. Okay, sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.